Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita ni akan belajar pelajaran solah darjah 4. Pelajaran fiqh bahagian solah darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan menyambung tentang niat di dalam rukun-rukun sembahyang 13 perkara. Jadi sebelum ni kita ni belajar tentang niat, yang mana niat adalah gerak dalam hati dengan sengaja, iaitu lintasan hati untuk kita ni melakukan sembahyang. Yang mana kita ni sudah belajar lafaz niat sempurna yang kita ni selalu amalkan ketika kita ni sembahyang. Yang kita ni cakap dalam niat kita ni tu usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala, maka itu adalah niat yang sempurna lafaznya. Jadi hari ini kita ni akan sambung tentang beberapa perkara yang berkenaan dengan masuk waktu. 1. Sembahyang tunai dengan niat qada atau sebaliknya sah dengan 2 sebab, iaitu 1. Ketika dalam keuzuran, misalnya ialah pada sangkanya waktu telah habis disebabkan awan tebal, ia pun sembahyang dengan niat qada, kemudian ternyata masih ada waktu lagi. Jadi nombor 1 ni adalah tentang sembahyang tunai dengan niat qada atau sebaliknya tetap sah dengan sebab 1. Ketika kita ni dalam keuzuran, kita ni sangkakan habis sudah waktu sembahyang kerana awan tebal ataupun hari gelap dan sebagainya, maka kita ni pun niat dengan niat qada. Kemudian ternyata masih ada waktu lagi, maka di sana diterima sembahyang kita ni walaupun niat kita ni salah. Sebab yang kedua adalah ketika tidak dalam keuzuran, misalnya pada sangkanya zon, waktu masih ada, ia pun sembahyang dengan niat adaan, iaitu tunai. Kemudian ternyata waktunya telah luput, maka sembahyangnya itu adalah sah kerana adaan dan qadaan boleh membawa maksud yang sama dari segi bahasa Arab, iaitu menunaikan sembahyang. Tetapi jika ia berniat sembahyang adaan atau qadaan bukan disebabkan uzur dan tidak dikehendaki maksudnya dari segi bahasa Arab, maka tidak sah sembahyangnya kerana berniat mempermain-mainkannya. Jadi sebab kedua diterima sembahyang kita ni adalah kerana bukan dalam keuzuran, yang mana waktu masih ada katanya, walaupun ia niat adaan, ia rasa waktu itu masih ada, maka ia pun berniat dengan niat adaan, iaitu tunai. Kemudian ternyata waktunya sudah habis, sepatutnya niatnya qadaan, maka sembahyangnya adalah sah kerana adaan atau qadaan membawa maksud yang sama di dalam bahasa Arab, iaitu menunaikan sembahyang. Tetapi jika ia berniat untuk mempermain-mainkan sembahyang, maka di sana tidaklah diterima sembahyangnya. Jadi objektif yang cikgu akan mahukan murid-murid sekarang di akhir pengajaran, cikgu mahu murid-murid dapat menyatakan dengan 2 sebab, yang mana sebab 1 dan sebab 2 sembahyang kita ni diterima oleh Allah. Jadi cikgu Indah kisah walaupun murid bercakap menggunakan kefahaman sendiri, yang penting makna yang kamu sampaikan adalah betul, maka cikgu akan menerimanya. Jadi penerapan nilai akhlak yang ada di dalam pelajaran ini ialah
sembahyang merupakan kewajipan kita ni sebagai hamba Allah. Jadi, sembahyanglah kita ni walau apa jua cara, tetap Allah terima. Yang penting kita ni ikhlas, yang penting kita ni berusaha bersungguh-sungguh untuk menunaikan sembahyang. Seterusnya kita ni masuk perkara yang wajib dalam niat sembahyang sunat. Yang hari tu cikgu sudah ajar perkara yang wajib dalam niat sembahyang fardu ada 3. Tetapi hari ini kita ni belajar tentang niat sembahyang sunat perlu ada perkara yang wajib ani. Jadi pertama, perkara yang wajib ada di dalam niat sembahyang sunat ada 2. 1. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu seperti sunat rawatib dan sembahyang yang mempunyai sebab seperti sembahyang meminta hujan dan gerhana, maka wajib 2 perkara iaitu qasad dan ta'yin. Dan sunat hukumnya menyebutkan perkataan sunat itu. Jadi hari itu kita ni belajar tentang niat sembahyang fardu yang mesti ada 3 perkara. Tetapi hari ini kita ni sembahyang sunat yang mesti ada 2 perkara wajib, iaitu qasad dan ta'yin. Jadi di dalam kotak berwarna coklat di sini perkara yang wajib ada di dalam niat sembahyang sunat bersebab dan mempunyai waktu ada 2 ni cikgu tadi kan. Yang mana yang pertama qasad. Yang mana kalau qasad kita ni sebutkan usalli. Kemudian ta'yin. Yang mana kita ni sebutkan as-subhi. Jadi misalnya di bawah tu usalli sunnat as-subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi di akhir pengajaran karang, cikgu mahu murid-murid dapat menyebutkan perkara yang wajib ada di dalam niat sembahyang sunat bersebab dan mempunyai waktu ada 2. Jadi cikgu mahu murid-murid dapat menyebutkan 2 perkara ini, iaitu qasad apabila kita ni menyebutkan usalli, kemudian ta'yin apabila kita ni menyebutkan as-subhi. Yang mana misalnya lafaznya, cikgu mahu murid-murid dapat menyebutkan lafaznya dengan betul. Usalli sunnat subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi di sana cikgu mahu murid-murid dapat menyebutkan usalli sunnat subhi rak'ataini lillahi ta'ala, yang mana ada 2 qasad dan ta'yin. Okay. 2. Adapun dalam niat sembahyang sunat semata-mata maka wajib qasad sahaja. Jadi kalau dalam niat sembahyang sunat semata-mata maka wajib qasad sahaja. Jadi perkara yang wajib dalam niat sembahyang sunat semata-mata ada 1. Yang tadi cikgu ajar berkenaan dengan sembahyang sunat bersebab dan mesti mempunyai waktu ada 2, iaitu qasad dan ta'yin. Tapi apabila kita ni sembahyang sunat semata-mata cuma ada 1 perkara iaitu qasad, iaitu yang mana kita ni sebutkan usalli. Misalnya usalli rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi di sini sekarang cikgu mahu murid-murid dapat menyebutkan 1 perkara yang wajib dalam niat sembahyang sunat semata-mata beserta niat dengan betul. Jadi cikgu mahu murid-murid dapat menyebutkan sembahyang sunat semata-mata 1 perkara iaitu qasad, yang mana usalli. Jadi misalnya usalli rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi penerapan nilai akhlak apabila kita ni lihat pelajaran ini adalah kita ni wajib menunaikan sembahyang kerana itu adalah kewajipan kita ni sebagai umat Islam atau sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah itu sahaja pelajaran kita ni pada petang ini. InsyaAllah selepas ini cikgu akan memberikan kuis di dalam grup WhatsApp. Dan cikgu mahu setiap murid dapat menjawabnya dengan baik menggunakan voice note.
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.